Yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis, alias free, alias nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indorek TV. Yuk kita lihat yang horor-horor lagi cuy, yang seram-seram lagi cuy. Kemarin kan di video horor sebelumnya aku sudah lihat bangunan-bangunan yang berhantu yang masih beroperasi. Nah kali ini kita lihat kisah seram cuy. Kisah seram Rider Grab dan Food Panda. Ini 5 kisah seramnya cuy. Ini juga video dari Top 5 Malaysia cuy. Kayaknya ini bagus cuy kisahnya, karena ini Rider Grab ini kisah baru cuy ya. Baru-baru ini adanya kisahnya ini. Jadi aku juga belum tahu cuy kisahnya ini seperti apa. Kita lihat aja ya langsung ya. Yuk. Oke. Untuk yang belum subscribe Top 5 Malaysia, silakan subscribe dulu cuy. Pekerjaan sebagai rider makanan atau pemandu Grab memerlukan disiplin diri dan tahap kesabaran yang tinggi kerana pelbagai risiko yang perlu dihadapi oleh rider-rider ini termasuk diganggu makhluk halus. Di sini Duit terdapat 5 jadi kisah daun. seram pemandu Grab dan Food Panda paling menakutkan di Malaysia. Nombor 5, penumpang misteri Grab di Putrajaya. Wih, penumpang misteri. Kisah seram ini diceritakan oleh saudara Huzair melalui channel Sir Izzuan, di mana beliau memandu Grab di sekitar Putrajaya dan mendapat penumpang yang bukan manusia. Menurutnya, Huzair sering bekerja sebagai pemandu Grab secara sambilan dan biasanya dari jam 5 petang hingga 12 malam di sekitar bangunan kerajaan Putrajaya. Namun pada ketika itu, beliau keluar lewat dari pejabat sekitar jam 7.30 malam. Selepas menunaikan solat maghrib, Huzair ingin pulang ke rumah, namun terdetik untuk membuat Grab. Sejurus sahaja membuka aplikasi Grab, beliau terus mendapat tempahan dan bergegas ke lokasi di sekitar bangunan kerajaan Putrajaya. Sewaktu tiba di pintu masuk bangunan kerajaan itu, dia lihat tiada siapa pun yang menunggu. Beliau hanya nampak pegawai keselamatan sahaja di dalam bangunan. Tanpa berfikirkan apa-apa, dia tunggu di situ dalam 2 minit sebelum menelefon pelanggannya. Ketika menunggu, tiba-tiba kedengaran pintu di belakang keretanya dibuka. Beliau berasa terkejut kerana tidak nampak pun orang yang datang dan tiba-tiba sahaja ada orang yang membuka pintu. Kebiasaannya, orang yang masuk dalam Grab akan memberi salam dan menyapa, namun penumpang itu diam sahaja. Bila beliau pusing untuk lihat penumpang di belakang, penumpang itu tidak mengangkat pun mukanya. Kepalanya hanya menunduk dan memandang ke bawah. Beliau ketika itu menganggap mungkin wanita itu sedang bersembunyi dan tidak mahu mengganggunya. Beliau pun meneruskan perjalanan tanpa berfikir apa-apa. Setelah 5 minit perjalanan, penumpang itu masih menunduk dan pandang ke bawah. Beliau mula berasa pelik kerana penumpang itu bercakap pun tidak, menggerakkan kepala pun tidak. Tiba-tiba telefonnya berbunyi. Seram betul. Hello, siapa ni? Bang, saya ni yang order Grab abang tadi. Jawab orang Italian. Order Grab? Order yang mana ni? Saya bertanya lagi. Yang kat bangunan kerajaan tu lah bang. Tadi saya nampak kereta abang. Nampak abang dah gerak. Bukan ke? Ketika itu, sebelum dia sempat menghabiskan kata-kata, matanya cepat-cepat memandang ke cermin pandang belakang. Alangkah terkejutnya dia apabila tiada siapa pun di belakang. Astaga. Penumpang wanita itu telah hilang secara tiba-tiba dan pada masa yang sama, keretanya berbau sangat busuk sehingga rasa ingin termuntah. Beliau terpaksa memberhentikan kenderaan dan keluar dari kereta kerana tidak tahan dengan bau yang menusuk hidung. Iya cuy, kuntilanak itu cuy. Abang, jerit suara pemanggil yang masih dalam talian. ya. Abang boleh ke datang sini balik? Boleh. Bagi saya masa 5 minit Kemudian beliau tunggu di luar kereta untuk beberapa ketika sehingga bau tersebut telah pun hilang. Dia berasa lega, namun bulu romanya masih meremang dan bertanya-tanya siapakah wanita di dalam keretanya tadi. Itulah kisah seram saudara Huzair tentang pengalamannya mendapat penumpang misteri di Putrajaya. Nombor 4, wanita Grab misteri.
Kisah seram ini diceritakan pada video di YouTube channel KC Champion di mana Diana iaitu individu yang menceritakan kisah ini mengalami kejadian aneh sewaktu berada dalam kenderaan Grab. Waktu itu Diana berada di rumah makciknya dan ingin menempa Grab untuk pulang ke rumah. Sewaktu tibanya kenderaan Grab, beliau berasa pelik kerana terdapat orang lain pada tempat duduk di sebelah pemandu. Namun Diana tidak bertindak apa-apa kerana menganggap itu mungkin isterinya, tunang ataupun kawan yang meneman. Sewaktu dalam perjalanan, mereka di hadapan tidak pun berbual. Diana hanya menganggap mereka sedang menghormatinya yang ingin melelapkan mata di belakang. Sewaktu Diana terjaga dari tidur, beliau berasa pelik kerana wanita di hadapannya tadi telah hilang. Hantu tu je. Adakah wanita itu turun setengah jalan? Namun itu tidak masuk akal kerana sepanjang perjalanannya hanyalah di lebuh raya. Namun beliau mendiamkan diri sahaja. Setibanya di rumah, Diana turun dari kenderaan dan ketika itu beliau ternampak semula wanita tadi di tempat duduk hadapan. Diana kebingungan. Tadi sewaktu beliau memasuki kenderaan Grab ini, beliau menganggap wanita itu sama ada kawan atau isterinya. Dan ketika wanita itu hilang, beliau menganggap dia telah pun turun. Namun ketika tiba di rumah dan menutup pintu kenderaan, beliau ternampak semula wanita tersebut. Diana pun berasa tidak senang hati lalu mengetuk kenderaan Grab tadi supaya berhenti. Bang, tak maaf ada apa? Tinggal barang ke? Tak. Saya nak tanya abang tadi bila abang drive jemput saya dekat Tampines, abang ada tak bawa isteri abang ke, tunang ke, girlfriend abang duduk depan? Soalan yang ditanya hanya untuk memastikan bahawa Diana tidak berhayal ataupun gila. Kemudian lelaki itu bertanya dengan berasa pelik. Kenapa? Apa terjadi? Apa awak nampak? Oh, tak ada. Tadi saya tertidur lah. Saya ingatkan abang ada tumpangan orang. Namun Diana tidak pun memberitahu apa yang dialaminya kerana tidak mahu membimbangkan pemandu Grab tersebut. Kesimpulannya, memang benarlah wanita di hadapan itu bukan temannya dan merupakan makhluk tidak dikenal. Makhluk halus, cuy. Ngeri betul lah. Kering pemandu Grab. Terdapat satu posting di Twitter di mana beliau menceritakan sebuah kisah seram yang dialami suami Puan Farah ketika menjadi pemandu Grab di sekitar Jalan Hoover di Ipoh, Perak. Menurut suaminya, dia mengambil seorang penumpang wanita pada waktu maghrib sekitar jam 7 malam. Itu merupakan trip terakhir dan kebetulan kawasan tersebut berdekatan dengan rumahnya. Sewaktu wanita itu berada dalam kenderaan, dia sering berkelakuan aneh seperti gelak ketawa sendiri tanpa sebab dan ketika melanggar lubang di jalan raya, dia juga tergelak sendiri. Setelah sampai ke destinasi sekitar jam 10 malam, penumpang wanita itu pun turun dan telah memberi wang tambang sebanyak RM8 dalam bentuk RM1 sebanyak 8 keping kepada suaminya itu. Suaminya sering memeriksa dompet setelah menghantar penumpang kerana ingin memindahkan wang ke dalam pouch bag miliknya. Namun sewaktu beliau membuka dompet, terdapat 8 helai daun kering. Beliau pun berasa aneh, kemudian jadi daun itu dan menghantarnya kepada isteri. Kemudian suaminya terus membuang daun tersebut kerana takut perkara-perkara tidak diinginkan berlaku kepadanya dan anak kecilnya di rumah. Menurut suaminya, gaya percakapan wanita itu seperti orang Indonesia dan beliau menganggap bahawa wanita itu mengamalkan ilmu tarik duit untuk mengelak daripada membayar wang tambang. Isterinya juga memberitahu bahawa profil dan rating wanita tersebut di aplikasi Grab tidak boleh dilihat dan hanya terdapat maklumat tentang lokasi perjalanan sahaja. Nombor 2, Fraser Tower dan orang Indonesia. Menurut video pada channel YouTube Pak Tam, beliau telah mendapat pesanan makanan di sebuah tempat yang sangat ditakuti ramai rider Grab iaitu di Fraser Tower. Kenapa? Tempat yang rider tak nak pergi mana? Tempat yang rider tak nak pergi. The ice cream bar, Sipak. Okay? Kenapa dia takut dia, cuy? Fraser Tower. Fraser Tower tu kenapa? Keras sehingga dia perlu membawa 2 temannya bersama untuk menghantar makanan. Menurut temu ramah beliau dengan seorang rider yang berpengalaman iaitu Brother Slumber, terdapat 2 tempat di Petaling Jaya yang perlu berhati-hati iaitu di Fraser Tower dan kawasan berhampirannya iaitu Jalan 566. Menurutnya, seorang rider bernama Amirul menghantar makanan di sini dan tidak dapat pulang ke rumah sehinggalah terbitnya matahari. Hal ini kerana terdapat makhluk halus yang menunggu di sekitar jalan ke Fraser Tower tersebut dan dikatakan rider itu demam selama seminggu setelah pulang ke rumah. Seterusnya, Jalan 566 juga merupakan tempat yang sering dihindari kerana dikatakan terdapat penampakan jin yang bermata merah di kawasan itu. Menurut Brother Slumber, kebanyakan rider yang diganggu
adalah di antara pukul 1 hingga 3 pagi. Beliau juga memberi nasihat supaya membawa sekurang-kurangnya seorang peneman sekiranya ingin membuat pengantaran di sini. Wih, sepi juga cuy Bukan tempatnya cuy. jalan ke Fraser Tower tersebut sangat gelap dan dikelilingi hutan. Iya. Nombor 1, misteri Foodpanda rumah kosong di Cyberjaya. Ngeri betul lah. Menurut video oleh Lencai Channel Vlog, beliau telah menceritakan seorang rider Foodpanda bernama Ipol yang diganggu ketika membuat pengantaran makanan di Cyberjaya. Beliau mula mendapat pesanan makanan McDonald. Padahal kemudian Cyberjaya kan terus tempatnya bergerak elit lokasi gitu pesanan ya. tersebut. Ketika menghampiri lokasi, beliau menelpon orang yang membuat pesanan makanan tadi namun tidak diangkat. Sewaktu tiba di lokasi, beliau pun memberi salam beberapa kali tetapi tidak disambut. Menurutnya, lokasi pengantaran makanan itu merupakan rumah teres yang kelihatan usang. Setelah beberapa kali memberi salam, tiba-tiba tidak disangka pintu pagar autogate rumah itu terbuka. Tanpa Buka berfikir sendiri. lagi, Ipul masuk ke kawasan rumah itu dan mengetuk pintu rumahnya. Ipul mula berasa pelik kerana autogate telah dibuka namun tiada siapa yang menyahut ketukan pintu. Tanpa berlengah, Ipul cuba untuk pergi ke bahagian belakang rumah dan mengetuk pintu di belakang. Kemudian, Ipul juga cuba membuka tingkap di belakang rumah kerana sudah lama menunggu. Tingkap tersebut tidak mempunyai langsir dan Ipul boleh melihat sehingga ke bahagian dalam. Sewaktu memerhati ruang dalam rumah, beliau ternampak satu Astaga. bayangan putih sedang berjalan dengan perlahan. Astaga, ngeri betul lah. Tanpa berlengah, Ipul lari sehingga ke bahagian hadapan rumah dan memberanikan diri untuk membuka tingkap di bahagian hadapan pula dan menelak langsir di belakang tingkap. Kali ini, beliau ternampak satu lembaga Astaga. berwarna putih tetapi ia berbungkus sedang memandangnya. Astaga. Tadi, sewaktu di belakang rumah, beliau ternampak hantu seolah Cik Ponti. Namun, di hadapan rumah, beliau ternampak kelibat pocong pula. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa berlengah, beliau terus lari meletakkan makanan di hadapan rumah dan terus meninggalkan tempat itu. Ngeri betul. Rumah kosong di Cyberjaya. Padahal ini perumahan elit ya cuy. Saja video pada hari ini, antara kelima-lima Oke. di atas yang manakah paling seram? Dan Siap. sekiranya anda juga Seram betul lah cerita-cerita pemandu Grab sama Foodpanda tuh ya. Di sini juga banyak cuy cerita-cerita soal pemandu-pemandu pengantar-pengantaran makanan juga gitu cuy. Ada rider-rider yang bonceng hantu makhluk halus, terus ada hantu yang order makanan. Aneh tapi ya, kok hantu bisa tuh order pakai aplikasi seperti itu, pakai app seperti itu kok bisa gitu loh. Tapi memang banyak cuy kejadian-kejadian yang seperti itu cuy yang dialami oleh rider-rider. Kalau di Indonesia Gojek ya, rider-rider Gojek, Grab juga. Wah, seram cuy ya. Yang terakhir tadi yang paling seram cuy. Di belakang ada kuntilanak, di depan ada pocong. Ih, serem betul ya. Ya, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.